di tempat yang dinamakan Baitul Izzah. Setengah ulama menyatakan dikenali dengan mawasi'un nujum. Fala uqsimu bi mawasi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Maka demi sesungguhnya Tuhan mengatakan, aku bersumpah dengan mawasi'in nujum. Ini adalah Quran yang sangat mulia, yang disimpan di tempat yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyentuhnya malaikat oleh mereka yang suci. Kitab yang mulia ini disimpan di mawasi'in nujum. Setengah ulama mengatakan Baitul Izzah. Seorang ahli sains Islam yang terkenal, yang ulung, yang masih hidup lagi di zaman ini, Dr. Zabur Najjar, seorang ahli sains angkasa letak dan ahli sains kaki bumi yang terkenal, yang dijemput memberi ceramah di universiti di negara Islam dan di negara Eropah dan Afrika. Dr. Zabur Najjar mengatakan, mengikut kajian ahli sains Islam, mawasi'un nujum, tempat kawasan beredarnya bintang-bintang setelah. Kawasan yang sangat besar, yang sangat luas, yang memakan perjalanan berjuta-juta tahun, triliun, lebih dari itu lagi mengikut perjalanan syar'i, bukan perjalanan seksual. Di mana Allah laluan peredaran bintang ini, jika sekiranya menyentuh bumi tempat kita berhijau ini dan dari hancur lebur bumi, itulah kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu akan kehebatan itu, sudah tentu kita tidak berani menyangka arahan-arahan Al-Quran. Allah memilih bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun mawasi'un nujum. Dari sini malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa 23 tahun dengan sebab-sebab yang berlaku, keperluan-keperluan yang dikehendaki, diturunkan secara beberapa ayat, tidak diturunkan sekaligus, dengan tujuan supaya Al-Quran itu bukan sahaja dibaca, tetapi dijadikan petunjuk dan diamalkan. Tak dinafikan membaca Al-Quran mendapat pahala yang sangat besar. Disebut di dalam hadis-hadis yang banyak, barang siapa yang membaca Al-Quran, tiap-tiap satu hurufnya 10 kalimat. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan gagap merangkak karena payah membacanya, diberi kepadanya 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala gagap dan merangkak. Barang siapa yang membaca Quran dengan mahir, diberi kepadanya kedudukan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Kerana Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna lagi maha baik. Maka kita tidak boleh mempermainkan. Tujuan yang terbesar Al-Quran diturunkan ialah menjadi petunjuk kepada manusia. Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Yang sanggup menerima Quran menjadi petunjuk ialah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan melatih
kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buka Quran, selepas kita membuka suratul Fatihah, surah yang pertama diikuti dengan surah Al-Baqarah. Setelah kita memohon di dalam surah Al-Fatihah, selepas memuji dan memuji Allah, memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang betul, jalan yang lurus. Kita baca lagi surah ini pada tiap-tiap rakaat. Selepas surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, kitab Quran yang ada di hadapan kamu yang membaca ini, la raiba fihi, tidak syak lagi, hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mengambil petunjuk daripada Al-Quran itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa 23 tahun. Bermula dengan mengajar manusia mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah, dan mengajar manusia supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak manusia supaya mengikut arahan-arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh kehidupan, bermula daripada makan minum, memakai pakaian, membuang air besar dan kecil, setelah makan minum, berkeluarga, berumah tangga, bagaimana bermuamalah, menjalani kehidupan sesama manusia untuk bertukar-tukar kemudahan di antara satu sama lain, dan mengajar sehingga memerintah negara, mendaulatkan negara yang beramal dengan hukum-hukum yang ada dalam Quran. Semua yang ada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mewajibkan menyempurnakan amalan-amalan itu dengan perkara yang mesti dibuat. Kalau kita mahu sembahyang, mesti berwudu, maka berwudu wajib. Kalau tak berwudu, maka tidak sah sembahyang. Untuk melakukan hubungan yang halal di antara suami dan istri, maka berkahwin. Untuk mengadakan hubungan yang halal itu wajib berkahwin. Kalau tak berkahwin, tidak sah. Untuk menjalankan undang-undang bagi mewujudkan keamanan dan keadilan di kalangan manusia, mestilah mendirikan kerajaan. Maka mendirikan kerajaan untuk menjalankan hukum Allah itu wajib. Kita mesti sempurnakan semuanya. Kalau tidak, maka Allah menganggap menjadi pengikut syaitan. Apabila Allah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang alim Yahudi yang terkenal